Okay, hai. Hai, kenapa? Kenapa hai? Hai, bertemu lagi bersama saya Syafiatul Amiza binti Muhammad Fuzari dan juga Kamilah binti Ibrahim. Okey, jadi hari ini kami nak buat satu eksperimen sosial dekat orang awam mengenai isu Isu permis perniagaan makanan yang bukan daripada Islam. Yes, jadi sebelum itu kami nak buat definisi dulu. Kami akan bagi tahu apa itu sertu. Dan tak silap saya ada yang keliru tentang sertu dan juga sama. Jadi kita tengok satu-satu, iaitu sertu. Sertu itu adalah satu proses penyucian sesuatu daripada najis mughalazah. Apa itu najis mughalazah? Itu najis berat yang daripada anjing, khinzir dan juga keturunannya. Cara basuhannya adalah tempat yang terkena najis itu perlu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dengan menggunakan air mutlak dan juga tanah. Sama ada terkena pada pakaian, badan ataupun tempat. Dalam sebuah riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya bekas salah seorang dari kamu apabila seekor anjing menjilat padanya pada bekas tersebut adalah dengan cara kamu membasuhnya sebanyak 7 kali dan basuhan pertama bercampur dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Manakala samak pula ialah menyucikan kulit binatang selain daripada anjing dan babi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Kulit binatang yang halal atau haram dimakan kecuali babi dan anjing menjadi suci apabila disamak. Cara untuk menyucikannya dengan menggunakan kapur sirih, buah manjakani, tawas dan juga bahan kimia-kimia lain. Daripada Salamah bin Al-Muhabba Al-Khuzali, sesungguhnya Nabi SAW ketika perang Tabuk memohon air daripada seorang wanita. Wanita itu berkata, tiada apa pada aku melainkan ada bekas air yang dibuat daripada kulit bangkai. Nabi SAW bertanya, bukankah engkau telah menyamaknya? Wanita itu menjawab, ya, aku telah menyamaknya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya samak itu sama seperti menyembelihnya, iaitu menjadi suci dan boleh digunakan. Okey, selepas ini kita akan buat sedikit tinjauan bersama orang awam dan juga Pemilik permis perniagaan makanan yang bukan daripada Islam. Let's go! Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu. Okey, kami daripada pelajar Politeknik Metro Betong. Jadi hari ini kami ada buat sedikit tinjauan dah mengenai isu sertu premis pemilik perniagaan yang bukan daripada Islam. Jadi sebelum saya menanyakan sedikit soalan, saya akan beritahu sedikitlah tentang apa itu sertu. Jadi sertu ni adalah satu proses menyucikan suatu daripada najis mughalazah, iaitu najis beratlah yang daripada anjing ataupun khinzir dan juga keturunannya. Cara basuhannya iaitu perlu basuh di tempat yang terkena najis itu dengan air sebanyak 7 kali dengan menggunakan air mutlak, iaitu air bersih dengan tanah lah. Jadi sama ada dia terkena pada tempat, badan ataupun pakaian. Okey, jadi soalannya, adakah premis pemilik perniagaan sebelum ini bukan Islam ataupun Islam? Permis sebelum perniagaan permis sebelum ni kan Islam. Islam lah. Okey, jadi kamu orang baru menyewa kan dekat kedai ini. Jadi kamu orang ada buat tak aktiviti sertu ni untuk menjalankan sebab kan Islam kan mengutamakan kebersihan. Jadi kamu orang ada buat tak? Ya, kita orang sedang buat sekarang. Okey, itu saja. Terima kasih. Maaf kerana mengganggu. Jadi kami ingin minta sedikitlah pendapat atau pandangan daripada Encik mengenai isu permis perniagaan makanan daripada yang bukan Islam. Okey, sekiranya Encik ni sebagai pemilik baharu di permis perniagaan makanan yang sebelumnya pemilik itu
bukan daripada Islam. So adakah Encik akan menyetu permis tersebut? Assalamualaikum, selamat petang. Maaf mengganggu. Kami merupakan pelajar pada Politeknik Metro Betong lah. Jadi kami ada buat sedikit tugasan, iaitu kami ada buat sedikit tinjauan di mana mengenai isu sertu premis perniagaan yang bukan daripada Islam. Jadi sekiranya Encik sebagai pemilik baharu di premis perniagaan makanan yang sebelumnya pemilik itu adalah bukan Islam, adakah Encik akan menyentuh tempat tersebut? Ya ataupun tidak? Okey, ya, saya akan menyertulah premis yang saya baru sewa daripada orang yang bukan beragama Islam lah, untuk memastikan kebersihan, sebab kita dalam Islam ni kita mementingkan kebersihan lah. Kalau kita dengar pun hadis pun dia kata an-nazafatu minal iman kan. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi tak nak kita dalam Islam ni memang kita perlu jaga kebersihan. Kebersihan itu nombor satu lah kita kata. Jadi kalau saya sendiri memang saya akan menyertulah kita punya premis untuk memastikan dia bebas daripada kotoran ataupun kita kata daripada benda-benda yang tidak halal lah bagi orang Islam. Itu je. Okey, terima kasih. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Okay, hai, selamat petang puan. Maaf kerana kami mengganggu. Okay, di sini kami ingin minta sedikit pandangan atau pendapat daripada puan lah mengenai isu sertu permis perniagaan makanan daripada bukan Islam. Okay. Sekiranya puan sebagai pemilik baharu di permis perniagaan makanan yang sebelumnya itu bukan Islam, adakah puan akan menyentuh permis tersebut terlebih dahulu? Okey. Sebagai seorang Muslim, pihak kami amat menitikberatkan kebersihan kedai. Oleh itu, pihak kami akan melakukan pembersihan kedai dengan menggunakan air tanah sekali dengan 7 kali air mutlak. Okey, terima kasih puan. Pertamanya, kita hanya perlukan air bercampur tanah dan juga air mutlak. Baiklah semua, pertamanya anda hanya perlu siram pada bahagian yang terkena najis mualazah tadi dengan air tanah dan air mutlak sebanyak 7 kali. Sini saya mulakan dengan siraman air tanah. Kemudian diteruti pula dengan 6 kali siraman air mutlak. Kemudian, bolehlah anda membersihkan lagi seperti biasa. Perhatikan najis tersebut hilang warnanya, bau, rasa dan tidak keterlihatan. Okey, hai. Okey, tadi adalah salah satu proses penyentuhan ataupun cara di mana kami buat di tempat yang terkena najis mualazah, iaitu najis Berat. ya. Okey, jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.